Jelas Ada lagi nak masuk? Okey, kita mulakan. InsyaAllah hari ini cikgu akan share sedikit teknik menjawab soalan kertas 2 bahagian C. Okey, terutama soalan mengkonsepsi, soalan mengkonsepsi iaitu membina konsep. Okey, kita lihat dulu. Ada nak masuk lagi. Sebab tu seeloknya awak perlu guna email MOE. So tak perlulah kita diganggu dengan mereka-mereka yang nak masuk ni Okey, usaha untuk masuk guna link MOE email MOE. Okey. So soalan bahagian C, kita teruskan. Okey, so ada soalan nombor 10, soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 10 wajib. Bila kata wajib maksudnya kena jawab. Tak jawab, hilang markah terus. Okey, kita tak nak bincang soalan nombor 10 hari ni, malam ni. Kita nak lihat soalan nombor 11. Kita nak lihat dulu bahagian C ini terdiri daripada 3 soalan, 10, 11 dan 12. Nombor 10 wajib, nombor 11 atau 12 ini adalah pilihan. So, pilihlah nak jawab sama ada soalan nombor 11 atau soalan nombor 12. Okey, so soalan 11 dan 12 ini dia akan menanyakan soalan mengkonsepsi. Mengkonsepsi ini adalah membina konsep. Sebagaimana soalan dalam buku PTRS tu. Okey, soalan dalam buku PTRS yang ada pada muka surat berapa tadi? 31. Okey. Dan soalan membuat keputusan ini kita tak bincang malam ni Kalau ada masa kita tengok serba ringkas dan juga penyelesaian masalah. So malam ini kita nak fokus lebih kepada soalan mengkonsepsi, membina konsep lah. Okay. Alright, dan soalan ini biasanya mudah. Awak perlu tahu sedikit fakta dan perlu tahu teknik yang betul untuk mendapat markah yang penuh. Sebab ada sedikit kesalahan dari teknik menjawab, maka dia akan efek kepada markah. Okey, ini soalan 10. Kita nak lihat soalan kemahiran berfikir. Okey. Alright. So soalan kemahiran berfikir ini soalan kebiasaannya soalan nombor 11B atau 12B. Maksudnya awak kena berfikir untuk menjawab soalan tersebut. Semua soalan perlu berfikir kan. Tapi ini khas untuk menguji kemahiran berfikir dan antara soalan yang disoal adalah membina konsep, mengkonsepsi atau juga membuat keputusan. Okey, so mana-mana satulah dia akan keluar. Okay, so malam ini kita lebih kepada soalan membina konsep. Okay, so apa itu membina konsep ni? Kita akan membuat pernyataan berdasarkan hubungan dan ciri umum untuk membina konsep, membina maksud, konsep dan model. Okay, langkah-langkah menjawab. Okay, soalan macam ni dia akan bagi maklumat. Biasanya dalam bentuk gambar rajah, bentuk gambar. Jadi first kali awak kena pasti maklumat daripada rajah. Sebab itu adalah soalan pertama. Pecahan yang pertama iaitu biasanya soalan nombor 1. Pecahan 11B 1 Roman. Kena pasti maklumat. Okey, apa yang perlu dijawab adalah ceritakan apa yang dilihat pada gambar rajah.
Okey, itu yang pertama sekali. Standard soalan SPM dia akan tanya maklumat daripada Raja. So awak boleh rujuk soalan dalam buku PTRS ni. 11B, dia bermula terus dengan ciri sepunya. Okey, jadi untuk soalan format SPM, biasanya dia bermula dengan kena pasti maklumat daripada Rajah. So ada satu soalan tertinggal dalam model ni lah, dalam modul PTRS ni. Okay, kemudian kena pasti ciri sepunya, nyatakan konsep awal. Okey, kita akan lihat cara menjawab sekejap lagi ya. Ini soalan-soalan yang akan ditanya. Selepas kena pasti maklumat, disuruh tanya ciri sepunya. Okey. Lepas tu nyatakan konsep awal. Okey, ada dua konsep Soalan pertama dia akan tanya konsep awal berkenaan konsep ni. Okey, kemudian soalan last kali dia akan tanya konsep sebenar. So bezakan konsep awal dengan konsep sebenar. Jadi beza konsep awal dan konsep sebenar ni, okey, bezanya selepas awak bagi tahu ciri sepunya A dan B contohlah. Okey. Kemudian awak masuk ke sini, A dan B tu di depan, iaitu A dan B adalah konsep bla 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 bla. Manakala konsep sebenar ciri sepunya tu di belakang. Ciri A dan ciri B di belakang. Kita lihat contoh contoh ini. Okey, Rajah 11.2 menunjukkan objek-objek diperbuat daripada logam yang berbeza. Okey. Langkah menjawab yang pertama adalah soalan pertama standard SPM mesti ditanya nombor 1, kena pasti maklumat daripada Rajah. Okey. So, yang ni tolong jawab yang mana boleh bagi jawapan yang memahami apa yang diberitahu dalam gambar Rajah ini. Boleh seorang tolong respon? Jenis logam. Jenis logam. Itu saja. Ada jawapan lain? Okey, ingat yang pertama. Ceritakan apa yang dilihat pada gambar Rajah. Tak nampak lagi, kita bagi highlight. Okey, ceritakan apa yang dilihat pada gambar Rajah. Ceritalah sikit. Tadi jenis logam terpendek sangat. Okey, seorang-seorang cuba. Kita nak betulkan kaedah menjawab masing-masing ni. Kalau awak tak bagi tahu, kita tak tahu kesalahan yang selalu awak lakukan macam mana. Okey, respon seorang sebelum kita paparkan jawapan. Tak ada yang berani. Tadi ada satu jawapan. Maaf cikgu, ni dalam buku muka surat berapa? Tak ada, sekarang ni contoh kat sini. Buku belum lagi. Alright. Okey, cikgu nak tanya siapa boleh jawab soalan yang pertama, kena pasti maklumat daripada Rajah. Soalan pertama. Okey. Kena pasti maklumat. Soalan pertama, kena pasti maklumat. Apa dia maklumat daripada gambar Rajah? Seorang tolong jawab. Tadi ada yang bagi jawapan logam kot. Jenis logam. Ada yang bagi logam. Salah. Kurang tepat. Cikgu, jawapan dia objek-objek yang diperbuat daripada logam yang berbeza kot. Good. Salah. Okey, tak ada yang betul. Nak SPM dah ni. Jenis bahan cikgu. Jenis bahan. Okey, ulang balik Ceritakan apa yang dilihat pada gambar Rajah. Awak nak cerita? Cerita apa sekarang? Okey, awak tengok ni. Ini adalah logam. Ni kita pasal fizikal apa ni?
Objek. Okey. So nampaknya alhamdulillah tepatlah cikgu pilih soalan membina konsep. Ramai lagi tak tahu cara menjawab soalan pertama, maklumat. Okey, berdasarkan maklumat ni, gambar rajah ni sini tulis logam kan. Ini contoh. Ini contoh. Ini contoh. Ini contoh. So, kita bercerita sekarang. Kita bercerita, mangga besi, wire kuprum, kuali aluminium, barang perhiasan emas adalah logam. Itulah ceritanya daripada gambar rajah. Kita ulang. Mangga besi, wire kuprum, kuali aluminium, barang perhiasan emas adalah logam. Satu markah. Kita cerita apa yang kita lihat daripada gambar rajah. Okey, ada soalan? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. So, rugi. Satu markah rugi tadi Amal tak dapat jawab. Okey. Tengok soalan pertama ramai rugi kat situ, sedangkan jawapan ada pada gambar rajah. Okey. Besi, kuprum, aluminium dan emas adalah logam, ataupun logam, antara contoh logam adalah besi, kuprum, aluminium dan emas. Mudah saja. Cerita apa yang ada dalam gambar rajah. Okey. Soalan nombor 2, dia akan tanya ciri sepunya. Nyatakan biasanya 3 ciri sepunya. Tak ada contoh soalan kat sini. Okey. Kebiasaannya dia akan tanya 2 kot. Nyatakan 2 ciri sepunya. Jadi logam. Logam, ciri sepunya dia apa? Awak dah biasa dari kecil logam. So sifat dia keras. Betul tak? Lepas tu berkilat. Itu adalah sifat logam. Okey, jadi ciri sepunya ni maksudnya sifat-sifat yang sama di antara mangga besi, wire kuprum, kuali aluminium dan barang perhiasan emas ini adalah mempunyai sifat permukaan berkilat, besi logam. Biasa guna istilah besi kan. Tapi besi itu ada besi. Jadi besi itu adalah sebahagian daripada logam. Kalau dulu kita ingat logam je besi. Sebenarnya banyak contoh logam So kat situ emas pun logam, kuprum yang digunakan untuk wire pun logam, aluminium yang digunakan untuk itin dan juga kuali aluminium juga logam. Jadi sifat sepunyanya, sifat yang samanya adalah permukaan berkilat dan yang paling mudah konduktor haba yang baik. Maksudnya dia mengkonduksikan, mengalirkan haba yang baik. So mulur. Mulur ni kadang-kadang ramai pelajar tak ingat apa maksud mulur. So awak boleh cari balik lah apa maksud mulur tu. So sekarang kita baru dapat jawab 2 soalan. Okey, ramai yang hilang markah pada soalan pertama. Maklumat. Dan rahsianya. Okey, tapi jangan buatlah rahsianya soalan nombor 1 tu. Selesai untuk ciri sepunya. So soalan ketiga, pecahan ketiga ingat ini soalan 11. Okey, ini soalan 11 B1. Dia akan tanya maklumat. B2 ciri sepunya. Okey, B3 konsep awal. Okey, apa dia tips konsep awal tadi? Konsep awal kita perlu nyatakan ciri sepunya di hadapan. Okay. Ciri sepunya yang kita nyatakan di atas tadi. Permukaan berkilat, mulur, konduktor haba yang baik. Okay. Kita transfer balik, turunkan balik kepada soalan 11B3 ni. Tengok permukaan berkilat. Ini dia kan, permukaan berkilat. Lepas tu
mulur. Okey. Selain daripada tu, kalau tak nak awak lupa mulur tadi, boleh jawab permukaan berkilat dan konduktor haba yang baik adalah logam. Okay, ingat ciri sepunya mesti dia hadapan. Okay. Ini adalah ciri sepunya. Perlu nyatakan dua ciri sepunya di hadapan. Okay. So, syarat dia, dua ciri sepunya ni, awak mesti nyatakan, nyatakan di atas. Okay. Mesti nyatakan di atas dan masuk ke konsep awal. Kalau awak tak nyatakan di atas, contoh. Okay, apa lagi ciri logam? Logam, konduktor elektrik, kan? Awak pun bagi tahu konduktor elektrik, permukaan berkilat dan sini awak tulis konduktor elektrik. Ada tak kita nyatakan di ciri sepunya ni? Tak ada kan? Jadi kalau awak tak nyatakan pada ciri sepunya, tiba-tiba dekat konsep awal awak masuk, walaupun dia betul, konsep awal adalah salah. Syarat dia, ciri sepunya perlu dinyatakan di atas dan mesti betul. Okey, setakat ni boleh? Ada soalan sebelum kita teruskan? Tak ada, cikgu. Boleh faham konsep awal? Dua. Faham, cikgu, faham. Okey, dua ciri sepunya. Apa syarat dia? Dua ciri sepunya ni mesti Ada ciri sepunya di depan. mesti jawab di atas. Kan? Maksudnya soalan ni lah. Okey, lepas tu ciri sepunya tu. Ya. Ada soalan? Kan dia 2 markah kan? Ya. Lepas tu nak kena bagi lebih ke memang kena kasih 2 je? Okey, 2 markah maksudnya hanya perlu 2 jawapan yang tepat. Okey, soalan yang baik. Okey, cikgu padam dululah. Okey, kawan awak tanya tadi, ciri sepunya 2 markah. Okey, soalan akan tanya, nyatakan 2 ciri sepunya. So, ni jawapan 3 kan? Kalau awak jawab 4 pun, maksima 2. Okey. Kalau jawab 5 pun, maksima 2. Tapi, awak kena hati-hati dekat konsep awal ni. Konsep awal ni mesti awak pilih daripada atas ni. 1, 2, 3. Kalau jawab 5, pilih mana-mana 2 yang awak yakin betul. Contoh ada ciri yang salah. Katakan D, awak jawab. Pilihan jawapan yang D. Apa ciri yang salah? Logam. Penebat. Contohlah. Penebat elektrik. Contoh. Penebat elektrik. Okey, jawapan ni salah. Tapi sebab ada jawapan yang betul, 1, 2, 3 betul, awak mesti dapat maksima 2. So, maksima 2 maksudnya ada 2 jawapan yang betul. Tapi andai kata penebat elektrik ni, yang awak jawab salah kat sini, awak masukkan pada konsep awal, permukaan berkilat dan penebat elektrik adalah logam, maka jadi salah. Sebab ciri sepunya tadi salah. So, cikgu ulang balik konsep awal. Mesti ada ciri sepunya ke atas soalan 11B2 dan mesti betul. Okey, jelas Okey, contoh lain tu mudah. Contoh lain tu awak kena tahu fakta lah. Fakta, contoh lain, logam lain, natrium, plumbum, perak, zinc. Mesti tahu contoh yang betul. Maksudnya kalau tak tahu, rugilah. So, itu soalan fakta. Okey, soalan nombor 11B4, nyatakan contoh lain. Kita akan lihat pada dalam buku buku PTRS sekejap lagi Okey, kemudian soalan nombor 5, 11B5, dia akan tanya, nyatakan contoh bukan logam. Okey. Oh, rupanya
soalan soalan PTRS ni pun logam rupanya. Sama je. Okey, baru perasan. Okey. Jadi, nombor 4, contoh lain. Soalan 5, B5, contoh bukan logam, maksudnya bukan logam lah. Awak mesti tahulah siapa logam, siapa bukan logam. Itu fakta. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk soalan 11B ini. Dia akan tanya, okey, cuba lihat soalan PTRS ni. Okey. Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep logam. Ini adalah konsep sebenar. Konsep sebenar. Ini konsep awal. Konsep awal, ciri sepunya. Ini ciri sepunya. Ringkaskan CS. Ciri sepunya di hadapan. Permukaan berkilat dan mulur adalah logam. Konsep sebenar, nombor 5 ni, mesti awak nyatakan lagi sekali perkataan logam. Ini, wajib. Logam adalah, okey, ini dipanggil parameter. Parameter ni maksudnya sesuatu, apakah logam? Bahan kan? Kalau mikroorganisma, kalau kulat adalah mikroorganisma. Parameter pula ada di hadapan. So logam adalah bahan. So antara contoh yang salah, logam adalah proses. Salah. Parameter yang salah. Parameter ni benda tu apa? Bahan ke, mikroorganisma ke, proses ke. Okay? So beza dengan konsep awal tadi, ciri sepunya ni di belakang. Dua ciri sepunya di belakang. Di hadapan mesti bermula dengan soalan dia. Dia tanya, nyatakan konsep logam. Awak mesti bermula dengan perkataan logam. Logam adalah bahan yang mempunyai permukaan berkilat dan mulur. Okey, ataupun mana-mana jawapan yang awak nyatakan di ciri sepunya ini. Okey, syarat dia, dua ciri sepunya ni mesti ada di 11 B2. Mana 11 B2? Inilah. Andai kata awak nyatakan ciri yang tiada di jawapan awak pada 11 B2, walaupun betul ciri itu, soalan konsep ini salah. Okey, cikgu ulang. Mesti nyatakan dua ciri sepunya di soalan 11 B2 tadi yang betul sahaja. Kalau awak jawab ciri yang salah, maka konsep salah lah. Okey. Okey, ada soalan untuk konsep sebenar? Ada soalan untuk konsep sebenar? Come on. Tak ada soalan? Okey, kita lihat soalan PTRS tu rupanya soalan lebih sama tak apalah, kita lihat soal. Okey. Okey, ni soalan dia. Soalan dalam buku PTRS awak. Okey. Oh, ini. Ini soalan muka surat. Muka surat 107 kalau tak silap. Okey. Jelas nampak jelas? Paparan cikgu bagi nampak jelas? Tolong jawab seorang. Kita tak nak jelas, cikgu shock sini. Jelas Jelas. Okey. So sekarang Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, dah. Ada seorang jawab dah cukup dah. Ini 107. Sebab tadi yang muka surat 31 tadi soalan sama rupanya. Soalan SPM rupanya tu.
Okey, 107 jap. Betul ke 107? Betul. Betul. Soalan muka surat 107, soalan 12B. Okey, so biasanya soalan macam ni soalan nombor 11 tau. Tapi dalam modul ni dia buat soalan nombor 12 tak apa. Tapi biasa yang B lah. Okey, B. Okey, sekarang Cik nak dengar jawapan. Alah. Soalan pertama. Tengok soalan pertama. Identify. Kena pasti dua. Oh, sorry. So, soalan pertama, soalan SPM, mesti ditanya, yang pertama ni dia tertinggal ni. Soalan pertama mesti nyatakan maklumat dari gambar rajah. Okey, so ini soalan 1, kena ubah ini soalan 2, soalan 3, ini soalan 4, ini soalan yang kelima. Okey, seorang tolong jawab untuk B1. Nyatakan maklumat dari gambar rajah. Okey, come on, seorang. Kasut getah pipe tayar motor diperbuat daripada getah asli. Okey. Tepat. Okey. Alhamdulillah. Tadi bagi jawapan yang salah ke tadi? Soalan tadi? Macam suara sama je. Okey, jadi senang kan? Maklumat dari gambar rajah awak cerita je. So, kasut dia sebenarnya lebih kepada tapak kasut. Tapi sebab gambar kat situ memang kasut. Sebenarnya tapak kasut yang paling tepat. Sebab tapi ada yang kasut yang daripada getah kan. Keseluruhan kasut macam Crocs. Jadi tapak kasut, wayar getah ataupun getah pipe. Okey, ini tapak kasut. Okey, ini apa namanya? Pipe getah kan? Pipe getah. Oh, panggil apa? Wayar pipe, wayar getah. Boleh lah. Dan juga tayar adalah getah asli. 1 markah. Okey, soalan seterusnya. Kena pasti 2 ciri sepunya. Okey. Apakah ciri sepunya antara ketiga-tiga bahan tadi? Penebat elektrik. Okey, sekejap. Mana nak tulis ni? Okey, terganggu sekejap. Okey, jadi ciri sepunya pertama hilang pula dah. Okey, sekejap. Okey, yang pertama penebat Elektrik. Penebat elektrik. Okey. Penebat Lagi? Penebat haba boleh ke? Penebat haba. Tak apa, bagi dulu. Boleh direndam. Apa dia? Apa dia? Rendah apa? Boleh direndam. Tahan Boleh lasak boleh ke? Tahan lasak. Tahan lasak. Getah asli Ke tak tak tahan sesuai? lasak. Getah asli tak tahan lasak. Getah tervulcan yang tahan lasak. Okey, faham. Apa lagi? Jadi kat situ awak kena tahu fakta lah. Tapi ingatlah ciri-ciri getah asli. So boleh rujuk buku kalau yang belum buat revision kan. Okey, awak rujuk bab sebatian karbon, baru je belajar tu. Okey. Tahan lama boleh ke? Tahan lama. Okey, tahan lama tak sesuai.
Getah asli dia Tidak tak tahan panas cikgu. Tidak tahan. Itu yang awak nyatakan tu semua ciri getah tervulcan. Getah asli ni dia kurang sikit. Kenyal cikgu Kenyal. Lebih lembut cikgu. Kenyal. Lebih lembut cikgu. Lembut. Apa, kita senaraikan dulu. Okey, kita senaraikan dulu Okey, ada lagi nak bagi jawapan? Okey, sekejap. Kita lihat apa yang ada dalam buku. boleh direnggang cikgu. Regang. Boleh diregang. Mulu apa? Tu getah, logam. Mulu tu logam. Okey, lembut betul. Okey, kenyal betul. Penebat haba betul, penebat elektrik. Okey, cukuplah 4. Okey, yang mana tak ingat tu awak cuba lihat dalam nota lah atau buku teks ciri-ciri getah asli. So dia minta 2 kan? Dia minta 2. So sekarang awak nyatakan 4. Okey. Tetap maksima hanya dapat 2 markah. Okey. Andai kata yang kelima awak jawab tadi mulur. Dia salah. Tapi tetap dapat 2 markah sebab awak ada 2 poin yang betul. Tapi jangan jawab sebaris lah. Contoh kenyal dan mulur. Tu jadi salah. Kalau jawab poin macam ni tak apa. 1, 2, 3, 4, 5 ni tak apa. Okay, jelas 2 ciri sepunya. Diminta 2. Okay, sebolehnya awak kena confident. Jawab saja 2 yang betul. Cikgu. Ya. Kalau jawab dalam point dia kira ni Poin tak ada masalah. Awak nak buat point ke, nak buat bintang ke, tak ada masalah. Janji ada jawapan. Tapi elak jawab dalam bentuk sebaris. Contoh tadi takut ada yang salah kan. Contoh 2 ciri sepunya adalah kenyal dan mulur. Okey. Dalam satu baris ni bahaya sikit. Takut dia jadi salah dua-dua. Sepatutnya betul satu. Tapi sebolehnya awak jawab poin je lah. Okey. So dapat tadi 2 markah. Ciri sepunya. Okey, soalan ni dia tak tanya konsep awal kan? Okey, tak ada konsep, ada lagi nak masuk. Sekejap. Okey. Mana tadi? Dia tanya. Apa tadi? Soalan ni tak ada tanya konsep awal. Kita cuba buat soalan tu. Nyatakan konsep awal bagi getah asli. Apa jawapannya? Ciri sepunya yang awak nyatakan di atas ni 1, 2, 3, 4 tu yang betul, yang salah jangan. Nak letak ke awal ke di depan ke di belakang untuk konsep awal. Awal. Nama lagi awal kan? Awal maksudnya ciri tu di awal di hadapan. Ingat macam tu. Jadi ciri yang betul perlu di hadapan. Okey, cuba jawab. Cuba jawab. Okey, kita nak jawab konsep awal. Walaupun soalan tak tanya. Okey, konsep awal. Seorang tolong jawab. Soalan tak ada kat sini tau. Konsep awal tak tanya. Tapi kebiasaan dia tanya konsep awal bagi getah asli. Yang bawah tu baru konsep sebenar. Kita nak jawab konsep awal. Okey, seorang bagi jawapan. Cepat-cepat, 17 minit lagi ni. Bateri pun nak habis ni. Tak ada seorang nak jawab ke? Penebat elektrik dan penebat pula. Okey. Mana ayat dia? Penebat elektrik. Penebat elektrik dan penebat haba ialah ciri getah asli. Penebat elektrik dan penebat haba adalah ciri getah asli. Macam tu aja dia. So ciri ciri sepunya di hadapan Tapi dia tak tanya kat sini kan.
Soalan konsep ni dia bukannya setiap tahun. Tapi kadang-kadang 2 tahun berturut-turut dia masuk. Tahun lepas dah ada soalan tahun Cikgu, lepas. cikgu. Kalau buat penebat elektrik dan penebat haba ialah getah. Boleh macam tu? Ke kurang sesuai tu? Kurang sesuai. Dia adalah sifat getah Sifat asli kena kan. tambah tu. Okey. Atau itu sebab dia tak ada soalan konsep awal kot Okey, tak apa. Kita proceed ke soalan seterusnya. Berikan satu contoh produk lain yang dihasilkan daripada getah asli. Ini soalan fakta juga. Okey, sipar. Sipar getah asli ke? Okey, getah asli biasanya sarung tangan perubatan kan? Sarung tangan perubatan, Getah ikat. getah rambut. Getah Getah rambut. Cikgu, belon cikgu. Apa dia? Belon. Ah. Getah asli belon. Belon getah asli ke? Getah asli. Rasanya betul. Getah asli. Kadang-kadang aku kena rujuk buku tak. Sebab fakta kan. Okey. Getah asli yang biasanya kita jawab sarung tangan perubatan. Okey, getah rambut betul. Dengan yang biasa ramai tak tahu, tayar kapal terbang. Tayar kapal. Apa beza dia tayar kapal terbang dengan tayar kereta tu? Okey. Cikgu ada baca itu, tayar kapal terbang ni dia buat daripada getah asli sebab getah asli ni dia menyerap hentakan yang baik. Maksudnya kan dia aeroplan tu bila nak mendarat dia ada hentakan. Kalau macam tayar kereta dia ada lantunan. Okey. Sebab ini pun cikgu dah cari, memang susah cari jawapan dia kenapa getah asli digunakan sebagai tayar kapal terbang. Yang banyaknya menceritakan kenapa tayar kereta digunakan getah tervulcan. Tahu getah tervulcan? Getah yang dikuatkan dengan menambahkan atom sulfur tu. Maksud getah asli ditambah atom sulfur, dia akan jadi getah tervulcan. Contoh tayar kereta lah, dia lebih tahan. Lebih tahan lasak. Biasa ditanya kenapa tayar kereta. Untuk kapal terbang ni, cikgu cuba Google pun tak ada penjelasan yang betul-betul menjelaskan lah. Tapi ada terbaca hari tu, dia macam untuk hentakan. Maksudnya bila aeroplan tu dia mendarat, getah asli menyerap hentakan tu dengan baik lah. Okay. Boleh cuba Google lah. Sebab ini rasanya terlalu complicated. Biasanya dia akan tanya berkenaan dengan tayar kereta daripada getah tervulcan. Getah tervulcan tu getah yang ditambah baik lah, ditambah atom sulfur, lebih kuat. Sebab getah asli ni dia tak tahan haba. Maksudnya bila tayar kereta bergolek-golek-golek dia akan panas. Kalau getah asli dia akan cair lah, tak tahan haba. Sebab tu guna getah tervulcan. Okey, jadi dua fakta tadi berikan satu contoh produk lain yang dihasilkan daripada getah asli tu mesti awak kena tahulah yang tepat. Sebab sarung tangan perubatan, sarung tangan sekarang pun ada yang getah bukan getah asli. So dia ada sedikit percanggahan. Tapi kalau ubat sarung tangan perubatan memang betul lah. Tapi ada sekarang dia dah ada di pasaran yang bukan getah asli. Okey, itu fakta. Sama juga macam soalan yang keempat ni. Kita tambah tadi kan. Iaitu berikan satu contoh getah sintetik. Dan nyatakan satu cirinya. Ini soalan. Ini awak belajar dalam bab 14 bukan 14. Getah sintetik bab apa bab last juga itu rasanya. Kita tengok. Bab 7. Bahan sintetik dalam industri. So contoh getah sintetik
kat sini ada SBR, stearin butadin, rubber, neoprene, thiokol. Ini baru belajar dalam bab 7. Awak tengok dalam bab 7 bab 7. Getah sintetik. Getah sintetik maksudnya buatan manusia. Okey. So getah sintetik contohnya ada dalam buku teks, awak boleh tengok dalam bab 7. Dia nama dia canggih-canggih sikit lah. SBR, neoprene, thiokol. Okey, nyatakan satu cirinya. Okey, cirinya tahan panas, tahan kakisan, rintangan tinggi terhadap pelarut kimia dan minyak. Itu yang awak baru saja belajar. So sepatutnya boleh ingat. Okey, getah asli dia kurang tahan sikit dengan haba, dengan minyak. Sebab tu tak sesuai untuk kegunaan lasak. Tayar kereta tak sesuai. Okey, soalan last sekali. Okey. Hubung kaitkan ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar getah asli. Apa yang perlu ada di hadapan? Getah asli ialah bahan. Okey. Betul. So, mesti ada di hadapan, soalan dia balik. Getah asli. Dia tanya getah asli kan? So, mesti jawab getah asli juga. Getah asli adalah adalah bahan. Okey, bahan. Apa dia bahan tu sebenarnya? Parameter. Parameter. Adalah bahan. Dia sensitif pula. Adalah bahan. Jadi, andai kata awak tertinggal perkataan bahan tadi, awak bagi tahu getah asli adalah tahan haba dan juga adalah penebat elektrik dan penebat haba. Tertinggal perkataan bahan, jadi salah. Ini wajib di hadapan, parameter wajib ada. Lepas tu sini dua ciri sepunya dinyatakan di atas. Kat mana atas tu? Maksudnya soalan ciri sepunya tadi. Mesti dinyatakan kat sini. Allah, habis hilang. Okey, kita ambil dua tadilah. Penebat elektrik dan penebat haba kan. Okey. Adalah bahan penebat elektrik dan penebat haba. Minima 2. Minima 2. Kalau awak jawab lebih, katakan 3, mesti betul semua dan dia ada kat atas dalam soalan ciri sepunya tadi. Okey, maksudnya kalau awak tambah satu lagi adalah bahan penebat elektrik, penebat haba dan tidak tahan haba. Contoh. Tapi tidak tahan haba tadi tak ada kan? Okey, tidak tahan haba tu ciri yang betul. Sekejap, ciri yang salah. Apa ciri yang salah? Ciri yang salah tahan haba. Okey, contoh. Ni contoh salah tau. Penebat elektrik, penebat haba dan tahan haba. Okey. Tahan haba ni ciri yang salah bagi getah asli. Maka automatik walaupun 1, 2 ni betul, tapi ada satu salah, keseluruhannya jadi salah. Okay. So, kena confident lah. Jawab 2 saja ciri sepunya yang betul. Yang betul dan mesti dinyatakan di atas. Okay. Jelas ada soalan lain sebelum kita cuba tengok. Ada. Kita tengok contoh-contoh lain
Ada dalam 6 minit lagi. Contoh-contoh lain. Sepintas lalu. Contoh lain. Ini je. Okay, bina konsep tentang kelenjar endokrin. Jadi, maklumatnya, kelenjar adrenal dan ovari, itu adalah adrenal, sebelah kiri adrenal, sebelah kanan ovari. Jadi maklumatnya, kelenjar adrenal dan ovari adalah kelenjar endokrin. Cerita saja maklumat apa yang ada di dalam gambar rajah. Ciri sepunya. Okey, biasanya soalan ciri sepunya nak 2 saja. Jadi kelenjar yang tidak mempunyai ductus. Ductus ni tak ada tak ada apa lah. Ductus ni macam tak jumpa perkataan nak gambarkan ductus macam salur. Tak ada salur. Tidak mempunyai ductus. Kelenjar yang merembeskan hormon ke aliran darah, itu ciri sepunya dan fakta lah, tak boleh ubah. Contoh lain, okey, contoh lain, pituitary, thyroid, testis dan pankreas adalah kelenjar yang tidak mempunyai ductus. Contoh lain dah sebab, mesti bagi tahu sebab. Bukan contoh. Kelenjar ileo, kelenjar yang mempunyai ductus. Konsep sebenar. Konsep sebenar, konsep sebenar soalan last tau. Soalan awal, konsep awal. Konsep awal, 2 ciri sepunya di hadapan. Okay. Kelenjar yang tidak mempunyai ductus, ingat, mesti dinyatakan di ciri sepunya ni. Okey, ada 1, kelenjar tidak mempunyai ductus. 2, merembeskan hormon ke aliran darah adalah kelenjar endokrin. 2 ciri sepunya di hadapan konsep awal. Konsep sebenar, mesti kelenjar endokrin di hadapan adalah ada parameter kelenjar. Kat sini tak boleh guna bahan sebab dia adalah kelenjar. Kelenjar tak boleh guna mikroorganisma. Parameter mesti tepat. 2 ciri sepunya yang dinyatakan di atas dan mesti betul cirinya. Kalau salah, jadi salah konsep sebenar. Okey. Okey, rasa cukup itu. Okey, bateri nak habis pula. Sempat tak 11 minit lagi. Kita tengok satu contoh lagi. Okey, soalan contoh last. Okey. Karbon 14, kobalt 60 dan juga uranium 238. Okey, bahan apa ini? Ini adalah bahan radioaktif. Maklumatnya, karbon 14, kobalt 60 dan uranium 238 adalah contoh bahan radioaktif. Okey, ciri sepunya, 2 ciri sepunya ni bab form 4 Kalau dah study mesti ingat lah. Kalau belum study maksudnya awak mesti dah lupa dah ciri-ciri tu. Okey, so 2 ciri sepunya mesti tepat untuk jawapan-jawapan, untuk dapat markah. Contoh lain, okey, contoh lain cukup 1 dan sebabnya. Bukan contoh. Konsep sebenar, bahan reaktif adalah bahan. Tak boleh mikroorganisma, tak boleh proses. Parameter mesti betul. Yang mempunyai nukleus tak stabil, kita nyatakan kat ciri sepunya. Dan juga sentiasa mereput serta mengeluarkan sinaran radioaktif. So, soalan ni perlukan teknik yang betul untuk dapat full mark dan juga perlu tahu fakta. Kalau tak tahu fakta, banyak hilang markah lah. Kebiasaan soalan ni pelajar tinggalkan ataupun jawab dengan cara tak tepat lah. Seperti konsep awal dan konsep sebenar tu. Biasanya salah kat situ. Okey, rasanya cukup contoh kat situ. Ya, insyaAllah lain kali kita akan sambung bahagian nombor 10 ke, atau mana-mana cikgu lain akan sambung dengan soalan 10 dan 12. Soalan 12 biasanya problem solving.
menyelesaikan masalah. Okey. Jadi hari ini kita selesai membincangkan soalan mengkonsepsi salah satu konsep sains konsep sains kemahiran berfikir mengkonsepsi. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini? Tak ada cikgu. Okey. Semua jelas Okey, so nanti insya-Allah lah panitia sains akan banyakkan soalan-soalan bentuk format SPM ni lah untuk latih tubi menjelang SPM nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita sejam ni kan sampai 10 kan? Kan? Bukan sampai 11 Cikgu. Ingat tu sampai 11. Okey. Sebelah jangan cikgu. Macam cikgu. Okey. Okey, kita Terima kasih, tutup dulu. Ibu. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, terima kasih. Okey. Jangan lupa esok sekolah.